Okay, morning class. Halo, ada orang tak? Morning teacher. Morning teacher, one only. Yang lain? Morning teacher. Okay, dua. Good morning teacher. Ya. Okay. So, hari ini kita akan bincang tentang soalan yang kamu sudah buat. Tapi saya tengok pun baru 5 orang buat dekat sini. Tengok, saya boleh cek. Ada nama. Eva, Ariani, Bernadette, Bianca dengan Ika. Okey, 5 orang saja. Yang lain tu tidak buat. Mana pergi? Okey, tak apa. Mari kita start. Okey, supaya kita tidak bazir masa. Okey, kita pergi satu persatu. Pengurusan projek. Okey. Maklumat berikut mengenai pengurusan projek reka bentuk. Apakah aktiviti pengurusan projek yang terlibat? Okey, dia punya aktiviti ya. Aktiviti pengurusan ini melibatkan pengurusan terhadap ahli kumpulan, pengurusan masa dan bahan dalam menghasilkan sesebuah projek. Okey, apa jawapan dia? Adakah dia skop projek, skop produk, skop kewangan, pengurusan ahli? Skop project. Skop projek. Yang ada, yang lain ada jawapan tak? Okey, mari kita tengok Dia punya jawapan ialah skop projek. Okey. Ada 3 orang betul dekat sini. Okey. 2 orang jawab salah. Ini ialah skop projek. Okay, next. Saya copy ni tu. Okey, kedua. Item manakah yang terlibat sebagai cost project? Untuk cost project ini, item mana yang terlibat sebagai cost project? Pengiklanan. Pengiklanan, penghantaran, promosi, sewa, cost project. Pengiklanan. Betul. Kita nak buat iklan dulu baru kita kita sudah buat projek, kita kena ada iklan. Salah. Okey. Jawapan dia adalah sewaan. Item mana yang terlibat sebagai cost project? Okey, jawapan dia ialah sewaan. Okey, kenapa kita kena ada sewaan? Sebab apa? Mungkin kita nak buat projek itu, kamu perlukan tempat kan? Dan kamu kena ada sewaan. Supaya ada tempat untuk kamu buat projek itu. Okay. Nombor 3, antara berikut manakah merupakan proses pengurusan reka bentuk? Proses pengurusan projek reka bentuk. Antara berikut yang manakah merupakan proses pengurusan projek reka bentuk? Okey, kita tengok. Ada skop projek, pengurusan masa, mengawal pelaksanaan, menyediakan pelan reka bentuk. Yang berikut manakah merupakan proses? Okey. So, proses dia ialah kita tengok jawapan ini. 3 dan 4. Okey. 3 dan 4 ialah apa? Okey, mengawal pelaksanaan dengan menyediakan pelan reka bentuk. Sebab dia proses pengurusan projek, jadi dia ada mengawal pelaksanaan dengan menyediakan pelan reka bentuk. Okey, skop projek pengurusan masa itu termasuk dalam apa?
Ada tak? Tak ada respon pun. Kalau skop projek, pengurusan masa itu termasuk dalam mana satu proses? Tidak tahu nanti kita bagi tengok. Okey, antara berikut penjanaan idea yang manakah sesuai? Penjanaan idea mana yang sesuai? Rumah, acuan, cupcake, lepas tu ini ialah cawan, lepas tu pergi ke pasu, hospital dan kerusi roda. Penjanaan idea. Mana satu yang tepat untuk menjana sesuatu idea? Agak-agaknya mana jawapan satu? A. A. A kah? Ya. A ke B? Ke C? Ke D? A. Ya, kita cakap ya. Okey, mari kita tengok penjanakan idea. Jawapan dia C. Kenapa? Kenapa jawapan dia C? Tengok Penjanaan idea maksudnya dia menjana sesuatu idea daripada objek asas. Okey. Yang sekolah ni tak ada menjana idea dekat sini kan? Ini pun tak ada. Yang C pula ada. Sebab you tengok jak ni Jak ini adakah lebih kurang sama dengan pasu? Bentuk pasu ni. Jadi pasu ni dijana, ideanya dijana melalui jak ini. Okey, dia meniru. Dia punya bentuk jak ini supaya menjadi pasu. Okey, ini ialah proses penjanaan idea. Okey. Contohnya kalau dia guna ini, okey, ini ialah apa? Muffin cake punya acuan kan? Kalau muffin cake punya acuan ni dia menjana idea jadi sesuatu yang bentuk lebih kurang macam ini tetapi digunakan untuk barangan lain. Contohnya, kalau ini sesuai untuk apa nanti? Tengok ada lubang-lubang banyak ni. Dalam pemikiran kamu dia sesuai untuk apa? Ada idea? Letak cawan. Letak cawan. Okey. Mungkin ini kamu pernah pergi beli McD kan? Drive-thru kan? Pernah pergi McD drive-thru? Ya. Pernah kan? Lepas tu kalau kamu order banyak drinks itu, dia letak dekat mana? Kalau kamu biar cola kan? Cola kalau kamu ada order 2 atau 4 kah? Adakah dia bagi kamu gunakan plastik saja? Ataupun dia ada guna cover macam tu? Dia ada gunakan tapak macam tapak telur tu? Ada tak? Ada. Yang ada 4 tapak kosong tu kan? Dan kamu akan letak cup kamu ataupun kamu beri drinks itu dalam lubang 4 itu kan? Supaya kenapa dia design tempat tapak letak minuman tu macam tu? Supaya senang dibawa. Supaya senang dibawa, betul. Lepas tu dia tidak tumpah kan? Kalau Ya. mungkin guna plastik saja, kamu tempat kereta kamu tak ada tempat gantung. Kalau kamu letak saja dekat atas lantai ataupun atas kerusi, dia akan tumpah. Kalau ada emergency brake kan macam mana kan? So dia gunakan tapak itu untuk supaya kamu senang untuk bawa dan tidak senang untuk tumpah. Okay, itu ialah penjanaan idea. Boleh faham? Boleh. Okey, mengapakah sesuatu projek perlu dirancang?
Okey, kenapa sesuatu projek itu perlu dirancang? Menunjukkan kerjasama, mengelakkan pembelajaran sumber, memudahkan proses pengiklanan, memastikan ahlinya mengetahui bahagian projek. Kenapa kita nak merancang sesuatu projek sebelum kita buat? Apa jawapannya? B. B. Okey, mari kita tengok. Ya, B. Untuk mengelakkan pembelajaran sumber. Okey, kalau tidak dirancang, contohnya, okey, kamu jangan cakap merancang projek lah. Kamu cakap kamu nak merancang pergi ke sesuatu tempat. Okey, contohnya kamu pergi ke dua tempat. Okey, dari sekolah. Okey, dari sekolah, kalau kamu nak pergi ke Plaza Merdeka dengan Vivacity. Tahu kan? Tahu tak Plaza Merdeka dengan Vivacity? Tahu. Tahu kan? Okey. Mana satu tempat lebih dekat dengan sekolah kita? Plaza Merdeka. Plaza Merdeka kan? So, kamu kena merancang. Macam mana kamu nak merancang supaya kamu tak ada pembaziran. Adakah kamu pergi ke Plaza Merdeka dulu ataupun pergi ke Vivacity dulu? So, supaya kamu tidak membazir apa? Membazir masa. Membazir masa kan? So, masa itu juga sesuatu sumber, betul? Kalau kamu merancang salah, contohnya kamu nak makan dekat Vivacity. Tetapi kawan kamu tunggu dekat Plaza Merdeka. So, kamu kena merancang lah. Mana satu kamu kena pergi dulu. So, maybe kamu nak pergi ke Plaza Merdeka, meet kamu punya kawan dulu, baru kamu pergi ke Vivacity. Betul? Takkanlah kamu pergi ke Vivacity dulu, then kamu akan patah balik lagi pergi ke Plaza Merdeka, then kamu akan patah balik ke Vivacity. Itu membazir masa. Betul? Ya. Betul. So, kamu kena ada merancang. Boleh faham? Boleh tak? Faham? Boleh. Boleh. Okay, question number 6. Antara rekod yang manakah merupakan senarai ahli dalam sesebuah pasukan projek? Okay, kita tengok soalan. Senarai ahli dalam sesebuah pasukan projek. Mereka, okay, designer, jurutera, engineer, pengguna, user, pengeluar, kilang. Okay, mana satu merupakan senarai ahli dalam sesebuah pasukan projek? Mereka dan jurutera. Mereka dan jurutera. Adakah jawapan itu betul? Mereka dan jurutera. Okey. Okey, betul. Jawapan dia mereka dengan jurutera. Sebab satu orang design dan satu orang buat. Okey. Mereka itu memang dia design kan, dia lukis saja macam mana projek dia. Then jurutera itu, engineer itu akan melaksanakan lakarannya. Okey. Apakah tugas pengurus projek? Memastikan ahli mengetahui bahagian, menentukan pilihan, memudahkan proses, ataupun penentuan sub utama. Okey. A itu memang perlu. Dia perlu memastikan semua ahli mengetahui bahagian projek. Tapi yang paling pentingnya ialah penentuan sub utama. Okey. Dia ialah kepala. Okey. Pengurus itu ialah kepala. Macam dekat rumah. Siapa ialah pengurus dekat rumah kamu? Tak ada pengurus dekat rumah. Siapa yang biasa cakap, okay, weekend ini kita pergi makan apa-apa-apa? Ada tak? Bapak kan? Ada yang bapak, ada yang mak, betul?
Ya. Betul juga? Betul lah. Tapi biasanya siapa? Bapak kan yang tentukan nak pergi mana makan kan? Ya. Okey, jadi dia merupakan pengurus lah. Okey, dalam projek pun sama. Ada satu kepala. Maksudnya ada satu leader. Dia akan menentukan sub utama. Maksudnya dia mau lakaran ni macam ni. Okey. Contohnya kamu melakar sesebuah kereta. Okey. Lampu kereta mesti bulat. Okey, dia penentu. Okey, lepas tu warna kereta tu mesti warna biru. Okey, itu penentuan sub utama. Okey. Apakah item yang perlu ada pada sesebuah catagan? Okey, catagan. Sesebuah catagan. Okey. Catagan, kita ada aktiviti, kos penghasilan ahli yang terlibat, minggu atau bulan. Kalau catagan itu, hari itu video tu ada tunjuk kat catagan? Ada tak? Ada orang tengok video tu kan? Tidak. Ataupun saya post link, kamu orang semua tidak tengok. Kamu biar saja kah? Okey, kalau ada masalah nanti kamu tengok balik. Okey, catagan. Maksud dia, untuk buat sesuatu projek, kamu mesti ada catagan. Contohnya, kamu akan menggunakan 4 minggu untuk menghasilkan projek itu. So, minggu pertama kamu buat apa? Minggu kedua buat apa? Ketiga buat apa? Keempat buat apa? So, catakan itu macam timetable untuk kamu menghasilkan sesebuah projek. Okay, jadi jawapan dia ialah Aktiviti dan bulan atau bulan. one and two. B. P ialah 1 and 4, betul? Okey, mari kita tengok. Ya. Betul tak? Okey. Betul, 1 and 4. Apa yang satu itu? Aktiviti kan? Nombor satu itu ialah aktiviti. Okey. Lepas tu, nombor 4 ialah minggu ataupun bulan. Okey, seperti saya cakap tadi lah. Macam minggu satu, aktiviti apa? Contohnya dia minggu satu dia melakar projek itu. Okey, minggu kedua dia pergi beli bahan. Okey, minggu ketiga dia pergi menyiapkan projek. Dia cuba menyiapkan projek. Keempat itu dia membuat penambahbaikan. Okey, mewarnakan, mencatkan dan sebagainya. Okey, section kedua. Tandahkan bagi 3 garis panduan menyedia jadual kerja. Tandahkan bagi 3 garis panduan. Apa garis panduan untuk menyediakan jadual kerja? 3 saja. Pilih. Mana tu 3? 3 garis panduan penyediaan jadual kerja. Jawapan, membangunkan jadual, anggaran, penentuan nama, memilih lakaran terbaik, penyediaan bajet. Jadual kerja. Okey, macam mana kamu buat jadual kerja? Dekat kelas, ada jadual kerja tak? Kelas kamu, One Joy, ada jadual kerja tak? Ada. Tak ada orang memadamkan, tak ada orang buang sampah kah, tak ada orang menyapu kah untuk jadual kelas dalam kelas? Jadual kerja. Belum ada lagi? Belum. Belum kah? Sudah kamu sekolah 2 minggu, belum ada jadual kelas? Jadual kerja? Tak ada menyapu kah tiap hari? Tak ada. Siapa guru? Oh, Cikgu Harid kah? Cikgu Haridnya itu guru form teacher kamu? Betul? Ya. Okey, mungkin dah busy lah. Nanti kamu remind. So, kamu tidak sapu kelas tiap hari? Tak ada orang sapu kelas?
Tak. Memadam Tak. padam papan tulis? Pun tak dah. So kelas Tak kamu memang kotor sentiasa lah. Tak, tak ada orang menyapu kah? Okey, tak apa. Kita tengok. Jadual kerja. So, mana 3 yang merupakan garis panduannya? Kita tengok. Okey. Jawapannya membangunkan jadual. Okey, kamu kena buat jadual. Anggaran tempoh masa aktiviti. Okey, agak-agaknya bila boleh siapkan projek kamu. Okey, penyediaan bajet projek. Maksud dia, kalau kamu buat sesuatu projek itu mesti ada bajet kan? Apa tu bajet? Apa tu bajet? Bajet tu duit kan? Betul. Kalau kamu nak beli sesuatu, kamu perlu tengok bajet ke tidak? Perlu tak? Ya. Perlu kan? Ya. Kamu pergi ke mungkin kamu nak makan makan sushi. Okay. So, sushi tu biasa mahal kan? So, adakah kamu kena tengok berapa duit yang ada pada dompet kamu sebelum kamu masuk ke sushi? Betul tak? Ya. Ataupun kamu masuk saja? Sekiranya kamu sendiri pergilah. Jangan cakap ada bapak sana. Kalau sendiri pergi, kamu masuk sekejap kan? Tidak kan? Kamu akan tengok bajet dulu kan? Kamu cakap, jom kita pergi makan. Makan KFC kah? Lepas tu makan sushi kah? Mana satu kamu prefer? Okay? Biasanya sushi lebih mahal daripada KFC, betul? So, kamu tengok. Mesti dah cakap, tengoklah bajet kan? Kalau hari ni bapak bagi RM50, bolehlah pergi makan sushi. Kalau bapak hanya bagi RM20, makan apa? Makanlah KFC saja kan? Betul tak? Halo, betul tak? Ya. Ataupun makan chicken rice dekat tepi jalan, dekat kedai kopi saja. Boleh juga kan? So, kita depends dengan kita punya bajet. Betul? Okey. Kedua, Encik Amran telah diarahkan oleh majikannya menguruskan skop projek dalam pengurusan reka bentuk. Tandakan 3 aspek yang perlu dikendalikan oleh Encik Amran dalam ruang yang disediakan. Okey. Dia diarahkan oleh dia punya bos untuk menguruskan skop projek. Okey, jadi apakah yang diperlukan? So, skop projek kita ada masa, ahli kumpulan, bahan, reka bentuk. 3 ni. Okay? Boleh. Masih ingat yang atas punya soalan tak? Saya ada tanyakan. Masa dengan ahli kumpulan itu termasuk dari apa? Mana tadi? Mana masa dia? Mana tadi soalan? Okey, tak apa. Kita teruskan. Okey, untuk skop projek kita ada masa, ahli kumpulan dengan bahan reka bentuk. Okey. Maklumat berikut merupakan contoh pengiraan penghasilan kasut. Berdasarkan maklumat tersebut, apakah nama kaedah pengiraan tersebut? Okey, kaedah apa? Tengok soalan dia macam mana. Okey. Contoh pengiraan kasut. Kos penyediaan ialah 50. Jumlah produk ialah 20 pasang. So, kos anggaran ialah 50 darab dengan 20 pasang. Okey, jadi dia punya kos anggaran ialah RM1,000.
Okey, apakah nama kaedah pengiraan tersebut? Unit kuantiti kah? Smart kah? Mana satu? Kaedah unit kuantiti. Kaedah unit dan kuantiti. Okey, mari kita tengok betul tak? Jawapan dia unit dan kuantiti. Unit tadi ada kan? Berapa satu pasang kos dia? RM50, betul? Jadi dia Ya. nak buat berapa pasang? 20 kan? So 20 itu ialah kuantiti, betul? Jadi ada harga sepasang dan darab dengan kuantiti dan kaedah itu merupakan kaedah unit ataupun kaedah kuantiti. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, berdasarkan soalan 3, apakah kelebihan kaedah ini? Kelebihan kaedah unit ataupun kuantiti. Apakah kelebihannya? Adakah ini ditulis oleh kawan kamu? Betul tak? Siapa yang tulis ni? Kaedah ini pantas dan mudah difahami. Kaedah cepat, menjimatkan masa. Anggaran kos disediakan berdasarkan bilangan unit. Untuk memudahkan pembuatan projek. Memudah untuk tengok jumlah. Adakah ini ditulis oleh kawan kamu? Ya. Ya. Yang selalu menjawab saya punya ialah siapa namanya? Siapa yang jawab ya tadi? Angelina. Presinta. Klesinta. Okey, bagus Klesinta always bagi respon. Okey, mana satu jawapan kamu, Klesinta? Kamu sudah buat ini kah? Belum, sebab line saya slow semalam. Line kamu slow. Okey, tak apa. Nanti kamu cuba buat ya. Okey, jawapan dia kita tengok. Betul tak? Kaedah ni pantas dan mudah difahami. Betul? Kaedah yang cepat. Betul? Kaedah yang menjimatkan masa. Betul? Anggaran kos disediakan berdasarkan bilangan unit. Betul juga? Untuk memudahkan pembuatan projek. Memudahkan pembuatan projek. Macam mana ini boleh memudahkan pembuatan projek? Adakah dia kurang tepat ini ya? Mudah untuk tengok jumlah. Boleh? Sebab dia cepat dan mudah difahami. Berikut adalah maklumat mengenai anggaran kewangan bagi projek kelang tangan. Berapakah keuntungan diperolehi? Okey. So, kita tengok soalannya. Okey. Gelang tangan, berapakah keuntungannya diperolehi? Kos modal, 350. Peratus keuntungannya dihendaki, 35. Okey. So, macam mana kita buat? Berapakah keuntungannya diperolehi? Dia mau cari dia untung berapa kan? Berapa ringgit kan? So, macam mana kita nak cari? Okey, semua buat sekarang Kamu fikir 35% daripada 350 ini ialah berapa? Okey. Dia mau untung 35% daripada 350 ni. Okey, saya bagi masa kamu kira. Nak calculator kan, apa-apa pun boleh. Kira dulu Sudah? Sudah kira tak? Sudah. Okey, berapa? Saya dapat RM122.50. 122.50 sen. Yang lain?
122,5%. Adakah semua sama? Sama kah? Lagi yang lain? Ada 2 saja jawapan kah? Yang lain? No question. No response. Yang lain tu macam mana? Kalau malu nak cakap tu boleh typing. Ada orang typing tak? Tak ada orang pun. Tak ada. Okay, macam mana kamu kira yang sudah kira itu? Darab Darab, macam mana darab? Rp350 darab 35%. Oh, kamu guna kalkulator darab sajalah. Ya. Itu guna kalkulator. Kalau kamu nak buat dia punya itu, dia punya equation tu macam mana? Boleh tak? Kamu tahu darab dengan 35% kan? Kalau kamu nak tulis dia punya equation tu keluar macam mana? 350 kan? Darab dengan apa? Kamu pandai tekan kalkulator saja. Kalau tak guna kalkulator macam mana? 350 darab dengan, tak tahu. Ayo. Seriously. Ada orang tahu tak macam mana pengiraannya kalau kamu tidak guna kalkulator? Tak tahu. Okey, cuba kamu tulis macam tu 350 kamu darab dengan 35. Okey. Lepas tu kamu bahagi dengan 100. Apa jawapannya? Boleh tak? Halo. Boleh? Macam ni Boleh. Tengok Saya present. Okey, macam ni. 350 darab dengan 35 sama dengan 12250 kan? Kamu bahagi dengan 100. Jadi jawapan dia ialah 122.50 sen. 122 ringgit. Lepas tu 50 sen. Boleh faham tak? Boleh. Boleh Okey. So, kita sambung balik kita punya soalan. Okey, then sekarang berdasarkan soalan 5, berapakah harga jualan yang ditetapkan? Soalan dia datang lagi. Macam mana? 350. Tadi keuntungan dia dia nak keuntungan tu berapa? 122.50 sen kan? Ya. So, macam mana harga jualan dia? Harga jualan dia macam mana? Macam mana kamu dapatkan harga jualan? Tak tahu. Tak tahu macam mana harga jualan dia. Dia mau untung RM122.50 kan? Kos dia ialah 350 kan? So, berapa harga yang patut dijual oleh dia? Macam mana kamu buat? Tak ada idea kah?
So, jawapan dia macam ni. Okay, wait saya present. Jawapan dia macam ni. 350. Okay. 350 dia punya cost. Betul. Tambah dengan tadi dia nak untung berapa? 122.5. Betul tak? Ya. Then kamu campur 350 sama dengan 122.5 ini, jadi jawapan dia RM472.50. Jadi ini ialah harga jualan. Betul tak? Ya. Dia nak jual harga macam ini baru dah dapat keuntungan, betul? Betul. Okey, kita cek balik ya. RM472.50. Jadi dia mau untung 35% kan? Jadi kamu tolak dengan 122.5. Ini ialah keuntungannya 35% tadi kan yang kita cari. So, kita tolak, kita dapat cost dia balik. Cost dia ialah 350. Boleh faham? Cost 350, kamu tambah dengan harga yang dia nak untung, dapatlah harga jualan RM470. So, RM472.50. Boleh faham? Boleh tak? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. So next, berdasarkan sudah. Okey, tandakan tidak perkara yang perlu diambil kira dalam pembentukan pasukan berkesan. Sesuatu pasukan yang berkesan, kita perlukan 3 perkara ini. Apa perkara itu? Apa perkara itu? Mempelbagaikan ahli pasukan. Lagi? Terangkan maklumat pasukan dengan jelas. Lagi? Sistem ganjaran yang tidak adil. Boleh tak? Dan memberikan latihan yang berterusan. Mana satu? Okey, mari kita tengok ya. Okey, dia punya jawapannya lah. Mempelbagaikan ahli pasukan. Okay. Terangkan maklumat dari betul lah. Dan memberikan pelbagai latihan yang berterusan. Okay. Sistem ganjaran yang tidak adil tak boleh ya. Kalau kamu bayangkan kamu dalam satu pasukan, kamu memenangi sesuatu hadiah ataupun ganjaran dan dibagi tidak sama. Contohnya ada orang dapat RM10, ada orang dapat RM5, ada orang dapat RM1. Boleh tak? Tak. Tak kan? Sebab kita work as a team, kita mesti sama-sama menikmati ganjaran yang adil, yang sama. Contohnya, kalau RM10 itu dibahagi 5. Jadi, satu orang dapat RM2. Semua orang dapat duit yang sama. Ganjaran yang sama. Okay? Jadi, itu ialah adil. Boleh faham? Boleh ya? Tandakan pada 3 tugasan dan peranan seseorang pentadbir urus, iaitu setiausaha atau bendahari. 3. Yang pertama, menyelidik maklumat dan data. Kedua, menyediakan dokumentasi dan penentuan harga ataupun kos. Menyediakan dokumentasi dan persembahan. Okay? 3 ini peranan yang penting untuk seorang pengurus tadbir. Okay? Pentadbir urus iaitu setiausaha ataupun bendahari.
Okay. Apa tugas setiap usaha? Selain pada yang tiga ni. Setiap usaha dalam satu, kamu ada persatuan tak? Sudah join persatuan? Sudah. Okay. Ada sekretari kah untuk persatuan kamu? Setiap usaha. Ada kan? Setiap usaha biasanya dia buat minit mesyuarat, betul? Bendahari. Apa tugas bendahari? Kalau cakap bendahari, itu biasanya dia akan buat Kutip dulu. kutip duit. Yes, betul. Okey, kita ada 3 lagi soalan. Okey, soalan pengiraan lagi. Okey, banyak jawapan yang tidak sama ni. Okey, mari kita buat. Okey, cuba buat. Okey, adakah pengguna perlu menghasilkan bingkai gambar daripada sumber alam? Mereka perlu menghasilkan 100 unit untuk dijual pada hari kantin sekolah yang akan berlangsung pada bulan Jun nanti. Mereka menyiapkan projek tersebut dalam masa 5 hari dan selama 5 jam setiap hari. Okey? Dalam masa 5 hari ya. Setiap hari dia gunakan 5 jam. Projek tersebut dibuat secara sukarela oleh setiap ahli pasukan. Berikut adalah maklumat mengenai penghasilan bingkai gambar tersebut. Hitungkan kos bahan terlibat. Okey, kos bahan. Macam mana kita guna kira kos bahan? Tadi gunakan pengiraan unit ataupun kuantiti. Okey, cardboard 20 keping. Satu keping ialah RM1. Jadi kos dia ialah RM20. Betul. Ribbon, satu gulung RM2.50. Kita gunakan 5 gulung. Okey. Begitu kamu campur semua sini, campur semua dekat sini. Dan kamu akan dapat jawapan. Okey, buat sekarang. Bagi 3 minit untuk buat. Cuba kira apa jawapan. Cuba kira. Sudah. Berapa jawapan?
20 tambah 125 tambah 18 tambah 4 tambah 4 tambah 16 tambah 11 tambah. Okey, ada jawapan sudah? Ada jawapan tak? Ada? Sudah dapat jawapan? Mari kita tengok yang respon tu. Hanya ada satu orang jawab betul lah daripada 5. Mana satu jawapan betul? Sudah dapat? Claire Sinta dengan siapa? Debbie kah? Angelina Debbie. Halo, masih ada orang dekat sini tak? Ini body here. Masih. Yes, dapat? Apa jawapan kamu? 93 ringgit 70 sen. RM93.70. Okay, how about others yang lain? Boleh? Betul? Jawapan dia ialah RM93.70. Okay. Boleh faham? Boleh dapat? Ada orang tidak dapat tak? Ada orang yang tidak dapat? Bernadette dapat tak? Simpan duit? Apa simpan duit? Oh, bendahari kah? Yes, bendahari simpan duit. Okay, so kita pergi next. Berdasarkan soalan 9, hitungkan kos modal untuk menghasilkan bingkai tersebut. Okay, kos. Apa kosnya? Jadi kita tengok soalan dia. Kos. Kos modal untuk menghasilkan bingkai tersebut. Tadi ialah kos dia ialah berapa? Sama agak kos 93 kos bahan. Kos modal menghasilkan bingkai tersebut. Ada tricky sikit lah question ni ya. Kos. Kita nak cari ya, pengiraan kos. Untuk pengiraan kos biasanya dia ada gunakan kos bahan. Kos upah, kos overhead.
Untuk kalau kamu tambah ketiga-tiga ini, barulah boleh keluarkan cost project. Okay? Jadi kos bahan tadi kita sudah kira kan. RM93.70. Betul? Jadi sekarang kita nak cari kos upah. Okey, berapa kos upahnya? Ada kos upah dekat sini tak? Dia ada mention, ada kos upah ke tidak? Cuba kamu baca. Mereka menyiapkan projek tersebut dalam 5 hari. Dan selama 5 jam setiap hari. Okey? Projek tersebut dibuat secara sukarela. Ada nampak sukarela? Sukarela maksudnya volunteer kan? Sukarela itu ada dibayar ke tidak? Oh kelas. Sukarela itu ada dibayar ke tidak? Ada. Adakah? Mungkin dia dibayar gunakan apa? Hadiah kah? Bukan guna duit, betul? Mungkin dia belanja makan sejak sukarela kan? Jadi dia tidak gunakan duit. Jadi ada kos upah ke tidak? Ada kos upah ke tidak? Sukarela memang tidak dibayar. Jadi tidak ada kos upah. Kita tidak perlu mengupah untuk dia membuat kerja ini. Jadi kos upah ini sudah tidak ada. Cost overhead ada dia cakap tak? Cost overhead. Cost overhead pun tak ada kan? Cost overhead contohnya kita kena gunakan elektrik kah? Kita gunakan gas untuk memasak kah? Tak ada kan? Sebab bingkai gambar ni tak perlu gunakan elektrik, betul? Tak perlu gunakan gas, betul? Okey, jadi sama juga kita balik. Cost overhead pun tak ada. Jadi kita gunakan cost bahan sahaja. So, jawapan ialah kos modal RM93.70 sahaja. Kamu guna balik kos untuk kos bahan ini. Sebab tak ada upah dibagi dan tak ada cost overhead. Jadi dia ada RM93.70 sahaja. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Boleh ha? Okey, last question. Berdasarkan soalan 9, jika mereka inginkan keuntungan sebanyak 20%, berapakah harga jualan bingkai gambar tersebut? Okey. Berapakah harga jualan? Jadi kos bahan tadi berapa? Kos projek ataupun kos model itu berapa? Dia ada modal. RM93.70, betul? Jadi ini adalah untuk berapa unit bingkai tersebut? Ini ada berapa unit? Menghasilkan 100, betul? Dia gunakan 100 unit. Betul? Jadi untuk satu unit itu berapa? Satu unit itu berapa? Semua ialah RM93.70. Ini untuk 100 unit, betul? Okey, ini untuk 100 unit. Ya. So, kalau untuk 100 unit, kita nak cari satu unit. Kita bahagi dengan 100. Betul? Jadi, satu unit ialah 93 sen. Okey, ataupun 93, kita cakap ni 94 sen lah. Okey, untuk satu bingkai, bukan bingkai gambar tu kan. Bingkai gambar. Okey, jadi jangan minta berapa? 20%. Okey. Macam tadi kamu buat 94 sen ini kamu darab dengan 20 bagi dengan 100.
Jadi ini yang dia mau untungkan. Okey, ini 20% daripada 94 sen. Betul? Jadi ini ialah 20%, kamu tambah dengan tadi 0.937. Jadi jawapan dia ialah harga jualannya ialah RM1.12. Betul. Boleh faham tak? Jadi kita tengok jawapan dia. Adakah jawapannya betul? Oh, dia mau 100. Dia bukan 1. Okey, dia mau 100. Jadi dia ada cakap 1 kan? Okey. Okey, saya silap tadi. Saya fikir dia cakap 100, tapi ini dia mau minta jumlah. Okey, jumlah. Okey. Tak apa. Jumlah. Maksud dia ini ialah harga untuk 1 unit tadi kan? So, dia nak jual berapa? 100 unit kan? Dia berdarab dengan 100. Dapatlah 112.44. Okey. Dia beri jawapan 112.44. Boleh faham? Boleh tak? Ataupun tadi RM93.70. Kamu tambah saja 20%. Dapatlah 112.44. Kamu guna kalkulator semua kan? Boleh faham tak? Kos modal ialah RM93.70. Betul? Betul tak? Ya. Untuk 100 unit kan? Jadi dia nak keuntungan 20%, betul? Jadi saya ajar kamu tambah saja 20% sama dengan. Dia akan terus bagi jawapan 112.44. Sebab zaman sekarang kamu semua gunakan kalkulator, betul? Jadi gunakan cara yang bijak lah. Boleh faham? Boleh. Apa Sarawak? Okay, so 93.7 tambah 20%. Lepas tu, kamu dapatlah 112.44. Boleh Boleh faham Sebab dia cakap keseluruhan kan, bukan 1 unit. Okay, tadi saya bagi buat untuk 1 unit. Ini ialah keseluruhan. Boleh faham? Kamu mau buat soalan macam ni lagi kah? Mau cuba buat soalan macam ni lagi? Halo? Halo? Kamu buat lagi? Cuba satu question lagi lah, supaya kamu lebih faham. Adakah saya sudah terlebih itu saya sudah ambil masa kamu orang kah? Okey, ada kelas lain betul? Nanti kamu ada kelas apa selepas saya? Tak ada kelas lagi kah selepas saya? One join. Tak. Tak ada? Dan Tak saya ada. ambil last kah? Mesti ada kan? Oh, hari ni Jumaat. Jadi saya ambil kelas jalan last kah? Ya. Oh, bagus. Okay. So, kamu nak buat lagi pengiraan kos kah? Jadi, saya cuba cari. Okay, saya post dalam grup boleh? Saya post Boleh. dalam kamu cuba buat. Lepas tu, kamu telegram saya. Jawapan. Boleh Yang belum buat soalan ini, cuba buat Okay, so attendance hari ini. Mari kita tengok berapa orang